Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap insan yang bernyawa memerhatikan bekalan yang disiapkannya untuk menghadapi hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat teliti pengetahuannya terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih kepada Tuan Fuzi, jawatan kuasa program Sempoi. Saya harap di hari takhir ni dia masih Sempoi lah, dia tak jadi semput kan, semua orang kerja-kerja kan, insyaAllah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita berhimpun pada hari yang terakhir. Rasa sedih pula mengenangkan susahnya EJK, berapa lama mereka buat persiapan. Macam orang lain pula, dia masak, dia nak masak berjam-jam, hidang tu minit habis dah. Macam saya lah, nak dapatkan visa okey lah, susah kan. Dah dapat 4 hari dia datang, lepas tu dah balik. Perempuan biarlah duduk sini setahun ke, oh lah berbaloi kan Tapi begitulah InsyaAllah kita akan sentuh dalam sesi Sharpen the Saw tentang soal menetapkan ada masa untuk ini dan ada masa untuk itu. Ala kulli hal, kita sudah pun berada di hari terakhir program, dan saya harap sahabat-sahabat semua lebih kurang dalam 5 pengisian yang telah berlangsung sejak daripada hari Jumaat malam, ataupun sebenarnya bermula daripada pagi semalam sehingga malam. Apa nak muntah tengok muka saya kan daripada pagi sampai ke malam, bok-bok malam tadi kita bercakap tak tahu kan Jadi saya harapnya yang kita dengar tu bukanlah sekadar kita dengar saja. Saya sangat tertarik kepada kata-kata yang diungkapkan oleh Kung Fuzi. Saya tak pernah dengar lah dalam bahasa asalnya, tapi terjemahan dia kata learning without thinking is useless, and thinking without learning is dangerous. Learning without thinking is useless. Belajar tetapi tidak berfikir tidak berguna. Tidak ada maknanya kita belajar, tetapi apa yang kita belajar itu kita tidak proses dia. Kita tak fikir. Macam mana nak fikir? Kita kaitkan dengan konteks kita, kita analisa adakah yang kita dengar itu betul ke salah. Kita cuba berikan dimensi perspektif kita, pandangan kita, dan kita cuba mengembangkannya dalam kefahaman kita sendiri. Itu proses berfikir. Dan dalam masa yang sama juga, kata Kung Fuzi, thinking without learning is dangerous. Fikir banyak tapi malas belajar. Yang suka tanya soalan-soalan yang power-power lah, soalan-soalan yang menyebabkan orang tercengang dengar, benda orang tak pernah fikir, dia boleh fikir, orang takut sembangan dia. Bila sembangan dia keluar soalan yang pelik-pelik. Hebatlah tu, banyak soalan yang orang tak fikir, dia fikir tapi dia malas belajar, dia malas mencari jawapan. Dan dalam situasi seperti itu, thinking without learning is dangerous. Maka saya harap program-program yang seperti ini menggabungkan 2 proses yang penting ini, iaitu learning dan thinking. Jadi sahabat-sahabat sudah memprosesnya, menganalisanya, dan saya harap selepas daripada habis program Sempoi ini, anda tidak keberatan untuk melayari vlog saya di saifulislam.com. Di bahagian bank artikel, insyaAllah alhamdulillah banyak pelain telah dibersihkan, dan saya rasa dalam 3-4 hari ini dia lebih laju lah banyak proses yang telah dibuat. Alhamdulillah dengan bantuan beberapa orang sahabat, asalnya seronok dia buat blog tu maknanya free je, free buat tumpang kat WordPress, tumpang kat sini. Lama-lama bila ramai masuk, akhirnya jadi komitmen pula. Daripada percuma, jadi sekarang ni dia bayar pula sampai lebih kurang dekat RM600-700 sebulan untuk memastikan orang boleh masuk dan akses lagi lah. Tapi itulah insyaAllah investment kita. Mudah-mudahannya adalah Allah SWT menyediakan balasan yang baik pada hari yang kita dah tak boleh memberi, tapi kita harap kita menerima sesuatu yang baik daripada Allah SWT. Jadi masuk di blog saya, saifulislam.com,
Di bahagian bank artikel tu ada kategori yang buat masa ni tajuk kategori tu ialah revolusi sikap. Revolusi sikap. Dan di bawah kategori revolusi sikap itu semua yang telah dibincangkan dalam habit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ni telah pun dimasukkan di situ dalam bentuk artikel yang telah berusia 3-4 tahun. Jadi sahabat boleh baca artikel tu, baca komen-komen kat bawah ya, ada komen setuju, ada komen cengang, ada komen kutuk, ada komen rasa bagus, ada komen simpati, komen lelaki, komen perempuan. Mana semua ada lah macam yang kita bincang semalam. Boleh dimanfaatkan bersama insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita nak menyambung perjalanan perbincangan kita pada kemuncak semua happy. Ya, kemuncak kepada semua happy, walaupun di baru nombor 6 bukan nombor 7, tapi dia adalah kemuncaknya, iaitu apa yang disebutkan sebagai bersinergi. Tapi sebelum kita masuk pada tajuk ni, alhamdulillah Postman telah menyampaikan kepada saya 2 pucuk surat ya, yang berisi dengan soalan-soalan yang hebat oleh orang-orang yang thinking dan learning insya-Allah ya. Soalan yang semalam ialah berkenaan dengan bagaimanakah nak mewujudkan think win-win dalam keadaan pandangan yang kontras, sama ada di antara di antara pihak Muslim dengan non-Muslim, ataupun di antara Muslim dengan Muslim, tetapi yang nak think win-win ialah something yang bersifat antara makruf dengan maksiat. Dan macam mana nak think win-win? Contohnya ada pihak tertentu yang nak menganjurkan program yang berbentuk maksiat lah contohnya, dan kita cuba untuk tone down dia dan cuba untuk mencari titik supaya kita boleh tidak berkonfrontasi. Macam mana nak cari penyelesaian? Ia bukan cara yang mudah dan dia tidak ada orang tahu buat A, B, selesai. Tidak. Tapi dia adalah seni yang anda kena explore sendiri. Saya sekadar share pengalaman zaman kami dulu. Ya semalam ni ya, zaman kami dulu kan, ketika saya berada di Belfast, Northern Ireland. Pada masa itu saya bukan student lah, saya bekerja di sana. Tetapi pelajar-pelajar Malaysia ni berhadapan dengan masalah apabila Malaysian Student Association ya, MSA di Belfast itu seperti biasa setiap tahun bercadang untuk menganjurkan Malaysian Night ya, menganjurkan Malaysian Night. Dah biasalah Malaysian Night ni ya, ada tariannya, ada pertunjukan fashionnya, kemudian makan-makan ni, dan di celah-celah makan tu kadang-kadang ada juga alcoholic drinks yang disediakan. Jadi seperti biasa tiap-tiap tahun itulah benda yang mengusirkan. Adalah pihak yang akan bangkit berjihad ya, dan adalah pihak lain juga yang akan berjihad untuk pertahankannya. Jadi macam mana nak buat kan? Jadi lebih kurangnya masa itu kita tidaklah aplikasikan think win-win, tetapi kunci yang paling besar sebelum anda fikirkan think win-win, bagi saya berpandangan kunci paling besar untuk menyelesaikan pelbagai konflik ialah komunikasi. You have to communicate. Ya, kena harap. Walaupun komunikasi ialah benda yang paling last yang kalau boleh tenang. Sebab sakit ya, nak bercakap dengan orang yang kita tak suka, nak confront orang yang kita tak setuju, inilah benda terakhir. Maka kita buat cara-cara yang tidak optimum. Cara kedua, 3, 4, 5, 6, 7 tak selesai-selesai. Kerana kita tak ambil cara yang pertama yang paling besar, iaitu you have to face your fear. Ya, kena berdepan dengan yang kita tak suka. Jadi apa yang kita buat ialah kita aturkan pertemuan. Saya sebagai imam yang assist discussion, ya, kira third party lah antara student-student ni, orang kata abang-abang, kakak-kakak usrah ni, ya, dengan geng-geng Malaysian Night ya, datang. Jadi dalam geng-geng Malaysian Night ni campurlah, ada Malaysian, ada Malay, ada Chinese, ada Muslim, ada non-Muslim, ada Indian, bersama-sama bincang. Jadi pertama sekali kita lihat dulu kepada objektif program. Communicate. Apa objektif program? Dia kata why we want to discuss it this year, because I've already been there for so many years. Kita kata we are better than the previous generations. We must always check and balance. Yeah, so there's never too late untuk kita nak check objektif. Dia kata kenapa dah check objektif? Tahun lepas dah buat follow je lah. Tak, tahun ni kita nak check objektif. Biar kita optimal, objektif oriented. Ya. Jadi check. Dia kata objektif dia to introduce Malaysian culture to the international community, bla 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 semua kan. Tak ada satu pun menepati agenda yang kita siapkan. Ya, kalau nak memperkenalkan culture itu nak diperkenalkan kepada warga universiti. Maka kenapa tidak dibuatkan boyo sikit ni kan? Nak buatkan exhibition ya, nak dibuatkan pameran ya, begini maklumat, pelancongan, ekonomi. Kita buatkan buatkan forum
buatkan discussion, wacana, panggil 2-3 orang pensyarah-pensyarah ekonomi dan sebagainya yang tahu tentang Malaysia. Let them sit together dan present apakah pandangan mereka tentang Malaysia, sejarahnya, budaya. Itu kalau kita betul-betul jujur dengan objektif. Tak basi pun, tahu dah, sebab memang objektif tu kosmetik je. Sebenarnya nak follow sebenarnya kan ya. Nak meloncat, nak menari kan, pelajar perubatan dah tak sabar dah nak mengeluarkan nafsu menari dia kan ya. Nafsu nyanyi dan sebagainya. Yang lain-lain tu semua repek lah dalam cerita ni kan ya. Kat kertas dia tulis supaya dapat bajet kan ya. Jadi dia kata cuba buat gitu. Jadi akhirnya dia kata nanti boring, siapa nak datang. Okay, kita buat sedikit persembahan. Tapi buat persembahan seadanya. Jadi seadanya tu yang susah sikit macam. Saya tahu mana kalau saya kata tak apalah, bagi je lah dia orang menari. Mungkin ada tak suruh Astagfirullahaladzim, Ustaz Rizal ni kan. Tapi orang kata daripada badak ambil kuda, daripada tak ada ambil ada. Kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Jadi yang kita dapat kurangkan ialah no alcoholic drinks. Keluar. Ya, kemudian apa-apa persembahan no mix antara gender. Kalau pelajar perempuan nak buat persembahan, buat in a very modest way. Pasal cakap macam tu. Ya. Kalau yang lelaki yang bersama buat persembahan lagi. Tetapi yang jadi masalahnya, yang Chinese students, Indian students, mereka sangat bekerjasama. Kerana mereka takut tau, sensitif bab agama ni. Kalau kita buat laporan ke apa kat JAKIM, kat JAIS nanti kan, kat JAIS nanti kan, banyak masalah timbul kan ya. So dia orang takut, dia orang respect. Yang jadi masalahnya, kalau istilah kasar ni, yang buat tahi ni ialah pelajar-pelajar Muslim sendiri lebih sudu daripada kuah. Ya, dia orang yang lebih nak pertahankan dan sebagainya. Tapi kalau korang pergi sama tu kelabih. Payahlah ajak orang lain ya. Man sanna sunnatan sayyi'atan, ya, siapa yang ajar orang buat jahat, nanti bukan kamu sahaja yang dosa, orang lain yang ikut trend kamu tu, kamu dapat saham sama. Kamu tak boleh memberhentikan dosa kamu. Nabi betul tadi. Hari ni okeylah, hari ni setuju rasa cukup kuat jadi jahat ya. And then another 2-3 years kita dah mula nak jadi baik, tapi kebaikan kita pun sangkut pada benda jahat kita tak boleh padam. Because you teach people how to do bad things. Bagi sikit macam tu kan. Jadi akhirnya buat juga Malaysia Night, tetapi in a very modest, better way, sikit. Dan saya rasa selepas saya dah tak ada, saya rasa dia dah mula rantuk sikit lah. Kalau dekat UK tu, kalau dulu memang ya, Malaysia Night, loncat-loncat, menari-nari, lepas menari, penat-penat, tidur semua lelaki ke perempuan ke belasah lah ya, semayang syak jemaah, tidur pun jemaah ya. Malaikat pun confused ni kebaikan kejahatan. Jadi susah kan. Jadi kunci saya tentang King Win-Win, there is no win-win between right and wrong. Yang ada ialah King Win-Win between two good things. Tapi antara right and wrong, what can I suggest is only that you have to communicate. Kena suarakan dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang sebaik mungkin. Dan jangan provoke, jangan kata apa ni maksiat munkar sebagainya. You kena faham dalam society kita, jangan kita overestimate. Ingatkan masyarakat kita dah terlalu pandai, sebenarnya ramai orang bodoh. Minta maaf sebut itu teruk ya. Ada sampai tahap kalau yang tengah famous lah di pejabat kami sekarang ni, penemuan-penemuan tentang kejahilan masyarakat sangat teruk ya. Sampai dia kata, Masya Allah, tak pernah tahu pun rupanya dalam Quran ada surah Yasin. Surah Yasin yang dibaca tu rupanya dalam Quran ada. Ada orang terkejut ya, dia tak sangka Quran yang dibaca, surah Yasin dibaca tu rupanya ada dalam Quran. Dia tak pernah tahu pun Yasin tu sebahagian daripada Al-Quran. Ambil kau ya. Kalau kita pendakwah ni kan rasa macam semangat sangat nak dakwah, kita terlupa masyarakat kita ada di tahap yang begitu sekali ya. Jadi maknanya kena bersederhana. Jangan overestimate, jangan underestimate, but always find the right point enough. Dan maknanya untuk kita sampaikan dengan baik, insyaAllah ya, insyaAllah. Baik, itu yang bahagian pertama.